Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu My Quran Time baca faham amal pada hari ini, pada hari Sabtu. Kebiasaannya kita mengulang kaji, tetapi kita teruskan melihat kepada surah-surah Juz Amma daripada juz yang ke-30. Hari ini pada surah yang ke-101, surah Al-Qari'ah, bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fatihah Safas ya. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Safas. Kita surah dah yang ke 101. 101. Masya-Allah. Dah dekat Ustaz. Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, kita doakan agar Ya. walaupun sudah di penghujung tetapi kita masih lagi ingin mengambil ibrah tadabbur daripada apa ayat yang kita biasa kita hafal dalam hidup kita Ustaz ya. Biasanya imam baca surah Al-Qari'ah ini. Kita harapkan pada hari ini kita dapat memahami lebih mendalam, ya, bukan paling dalam, yang lebih mendalam, agar kita bila dibacakan surah Al-Qari'ah seperti dengar ceramah Ustaz. Ya, seperti mendengar tazkirah, dan tazkirah ini sudah tentunya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan majlis kita ini dengan subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi surah ke-101 ini. Daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5 kita melihat nama lain bagi hari kiamat, iaitu Al-Qari'ah. Mengapa dinamakan begitu? Kita akan bincangkan, dan kedahsyatan hari tersebut yang dijelaskan sehingga ayat yang ke-5. Seterusnya pada ayat 6 hingga akhir berkaitan dengan timbangan amal manusia dan balasannya terhadap mereka. Kita akan lihat bagaimana surah ini berkait dengan surah-surah sebelumnya untuk sama-sama kita nikmati, dan sudah tentunya di dalam solat kita akan sentiasa terkenang dan melihat, memahami apakah yang sedang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama tuan-tuan sekalian untuk share, kongsikan dengan rakan-rakan yang ada di mana jua, ya, maklumkan pada mereka hari ini surah Al-Qari'ah bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga terus dikurniakan kebahagiaan keceriaan, dan barangkali ada di antara kita sekarang yang sedang diuji dengan ujian kesihatan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kesembuhan buat tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di muka surat 600 daripada 604 halaman Al-Quran. Ustaz, ya, yang ini kita berada di halaman yang ke-600. Jadi kita nak baca hari ini, nak belajar suratul Qari'ah, surah Al-Qari'ah, satu surah yang menjadi surah favorite ataupun pilihan kita ketika menunaikan solat dan sebagainya. Jadi istimewa pada hari ini kita dapat telusuri Ustaz. Ya, kita nak ulang ya, banyak kali. Kita nak ulang dan kita nak melihat sedikit sebanyak tadabbur daripada
surah Al-Qari'ah. Moga-moga berbekas di hati kita insya-Allah. Al-Qari'ah ni salah satu nama hari kiamat. Hari kiamat Ustaz. Jadi hari kiamat ni ada apa? Al-Qiyamah ya, kemudian kita bercakap tentang Nabaul Azim kan. Jadi banyak nama dan nama-nama itu dia mewakili kepada fasa-fasa hari akhirat kita. Hari akhirat tu macam keseluruhannya tapi ada fasa hisab, ada fasa dia bergegar ataupun kalau sebelum ni kita belajar tentang idza zilatil ardi zilzalaha, itu fasa di mana bumi tergoncang. Yang ini apakah berlaku? Kita baca dulu. Jadi antara nama-nama hari kiamat ni tak berapa sesuai lah kalau nak letak nama dekat anak lah. Betul. Dekat cucu ke jangan Nurul Qari'ah kata. Dia tu dalam Quran tu dia. Betul lah dalam Al-Quran tapi maksud dia tu tak berapa sesuai. Nanti takut anak dia gegar ke mak dia pula nanti kan tak tahan. Kan subhanallah. Baik. Jadi kita nak mula bacaan kita, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah. Kita baca ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-11 dalam suratul Qari'ah. Kalau kita perhatikan ayat-ayatnya di akhir itu banyak berhenti dengan huruf ha. 1 2 lepas tu ayat yang ke-6, ayat yang ke-8, 9, 10, 11. Jadi kita cuba macam mana bunyi dia insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita cuba dengan bacaan murattal ras insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada surah yang ke-101 ayat 1 hingga 11 surah Al-Qari'ah. Terima kasih Ustaz ya membacakan ayat tadi dan nanti kita nak ulang balik Ustaz ya. Pasal bila kita ulang ni harapnya satu dapat pahala. Betul. Yang keduanya kalau boleh kita terus mengulang selepas daripada habis Quran time ini, moga-moga dapat hafal Ustaz. Betul, dapat hafal bagi tuan-tuan yang mungkin di rumah belum lagi menghafal surah ini, nak bawa ke mana ya, nak jadi hafiz ke satu, tetapi yang lebih penting kita nak membawa al-Quran yang kita faham, yang kita tadabbur ini dalam solat kita. Biasanya orang baca qul huwallahu Ustaz ya, ataupun qul a'udzu birabbin nas ke. Kali ini kita harapnya tambah lagi ya hafalan kita untuk kita memaknai apa yang disampaikan Allah di dalam al-Quran. Dalam ayat yang pertama Allah menyatakan al-Qari'ah ya, al-Qari'ah. Kalau orang cakap tentang qara'a al-bab Ustaz ya, maksudnya ada orang ketuk pintu di tengah malam. Tok 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 ya, dan ia mengejutkan daripada tidur kita. Maka al-Qari'ah ini adalah satu ketukan, satu perkara ataupun hari yang menggetarkan hati kita, terkejut daripada lamunan hidup kita di dunia ini
dan pada waktu itu kita akan tertanya-tanya. Kalau waktu tidur tu Ustaz ni ada orang ketuk tengah malam tu, oi boleh tahan tu, nak buka pun lambat tu, nak buka lambat, siapa yang ketuk, ya, dan kita tertanya-tanya apa yang berlaku dan kita akan rasa takut pada waktu itu. Maka apabila Allah menyatakan al-qari'ah, satu nama hari kiamat ini ialah hari yang mengetuk kepada jiwa kita, yang menggetarkan jiwa kita, dan kita tertanya-tanya. Kita tertanya-tanya apakah yang sedang berlaku Ustaz ya. Dan surah ini hadir selepas surah Al-Zalzalah dan surah Al-Adiyat. Kalau surah Al-Zalzalah itu bercakap tentang hari akhirat, hari kiamat. Surah Al-Adiyat bercakap tentang kehidupan di dunia. Surah Al-Qari'ah bercakap kepada hari kiamat kembali, dan selepas ini besok Ustaz ni kita akan tengok surah At-Takatsur cakap pasal dunia balik. Jadi akhirat dunia surah ini disusun cantik sangat ya. Sudah tentu sebagaimana yang kita tahu bahawa surah di dalam Al-Quran ini tauqifiyah, diturunkan ataupun ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita melihat kepada ayat yang pertama ini ya, maka pada ayat yang kedua bila orang tertanya-tanya, Allah dapat baca pemikiran kita Ustaz ya, sehingga kan orang yang bertanya ini kita cakap apa ni, Allah kata mal qari'ah ya. Apakah al-qari'ah tersebut? Allah membaca pemikiran manusia bila mendengar kepada perkataan al-qari'ah, getaran, ketukan ataupun hari yang menggetarkan hati kita. Dan perkataan mal qari'ah ini seperti mana dalam surah Az-Zalzalah, di mana pada ayat yang ketiga Allah menyatakan waqalal insanu ma laha. Manusia, insan bercakap ni apa ni, kan. Walaupun dah belajar tentang hari kiamat, kita dah belajar Ustaz ya, bila berlaku peristiwa yang menceramukkan kehidupan kita itu, kita akan cakap ni apa ni. Kita tak menyangka-nyangka perkara tersebut. Itu bagi orang yang belajar Ustaz ya. Kalau kita selalu baca surah Az-Zalzalah, surah Al-Qari'ah, orang yang tak baca, orang yang tak mengetahui tentang hakikat ini lagilah stres dan menyatakan malaha, ni apa ni. Maka pada ayat yang kedua Allah menyatakan mal qari'ah. Apa al-qari'ah itu? Apa ni? Apa getaran apa yang terhantuk ataupun yang terus berbunyi kecamuk ini? Maka Allah menyatakan pada ayat yang ketiga wama adraka mal qari'ah. Pada hari itu manusia ataupun dan tahukah kamu apakah hari kiamat? Bila Allah menggunakan perkataan wama adrak di dalam Al-Quran, seperti mana kita biasa dengar Ustaz ya, bukan cerita benda-benda kecil. Betul. Kalau kita bincang sebelum ni Musailamatul Al-Kadzab, dia buat surah Al-Fil. Bukan Al-Fil dalam surah Al-Quran ni, dia buat surah Al-Fil lain ya. Jadi dia kata wama adraka mal fil. Kan. Kamu tahukah kamu apa itu gajah? Gajah tu pergi kat zoo dah dapat. Dah tengok gajah yang besar tu kan. Jadi benda yang biasa Allah tak payah tanya pun. Betul. Allah tanya perkara yang besar, al-qari'ah, pasal dalam masyarakat Arab al-qari'ah ini perkataan yang biasa, tetapi Allah brandkan balik. Allah gunakan balik, macam kita cakap tentang din Ustaz kan. Orang Arab cakap din ini adalah transaksi sesama manusia. Tetapi bila Allah bawakan dalam Al-Quran, din bukan sekadar transaksi dengan manusia, kita berjual beli, bercakap, tetapi juga transaksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran Islam memberi makna kembali kepada perkataan-perkataan yang biasa digunakan, agar ianya bukan sekadar digunakan peringkat manusia tetapi menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah bertanya wama adraka mal qari'ah, ini perkara besar. Dan kita ketika membaca, kalau imam baca Ustaz ya, kita akan hanya memang besar ya Allah. Begitu kan. Bukan kata qari'ah, alah saya dah tahu dah. Bukan begitu. Ya, pasal kalau dah tahu Allah tak tanya dan pertanyaan ini adalah untuk memastikan kita bukan sekadar jawab, tetapi kita merasa rendah diri kerana ada perkara yang kita tidak tahu yang perlu kita hadirkan ketika solat kita, ketika membaca surah Al-Qari'ah ini. Maka perkara pertama ya, bila bercakap tentang Qari'ah ini, Allah menyatakan yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, iaitu pada hari itu manusia seperti farash ini ada yang terjemah kupu-kupu Ustaz ya, tapi lebih tepatnya adalah kelkatu yang anak-anak yang sebelum jadi anak-anak tu, kelkatu yang terbang tu kan. Dia mengganggu kalau kat lampu-lampu tu kita letak talam air tu kan. Itu kelkatu. Jadi pada adik-adik yang tak kenal kelkatu ya, ibu-ibu boleh bawa ke mana Ustaz? Ke kampung-kampung kan, kat masjid-masjid yang pakai lampu panjang tu. Ya, ada kelkatu. Jadi kalau ada kelkatu itu maksudnya apa? Akan ada anak-anak selepas itu, dan anak-anak akan makan kepada kayu. Betul. Ya, yang akan merosakkan satu kawasan. Jadi di situ dah ada petanda bahawa dia akan merosakkan. Jadi di sini Allah bawakan yauma yakunun nas kal farashil mabthuth. Dibawakan perumpamaan manusia itu seperti
kelkatu yang berterbangan. Maksudnya orang tak suka, ya, sesama sendiri kelkatu itu pun sebenarnya dia tak tentu arah. Mengapa jadi begitu? Pada waktu itu manusia sebenarnya dalam keadaan yang tak serba kena, Ustaz, ya, tak rasa semua tak kena, jadi pergi ke sana macam kelkatu lah. Kelkatu tak ada pula macam burung yang terbang sama je kan, tak ada. Dia pergi ke sana kadang-kadang masuk hidung kita, kan. Itu yang menyebabkan kita tak suka kelkatu bila ada di sesuatu kawasan. Dan lebih daripada itu ialah kelkatu ini akan menjadi anak-anai yang merosakkan. Jadi kat sini manusia ini dia boleh merosakkan antara satu sama lain. Salah satunya bila sampai akhirat, Ustaz, ya, masing-masing dakwa mak dia, ayah dia, kawan dia. Surah Az-Zukhruf kita sudah belajar, al-akhilla, kawan-kawan rapat kita ni akan menjadi musuh kecuali orang yang bertakwa. Baik. Dan seterusnya Allah menyatakan satu lagi makhluk yang hebat, yang kukuh, namanya apa? Al-jibal. Wa takunul jibal kal'ahnil manfush, iaitu seperti bulu-bulu yang manfush, ini berhamburan. Jadi satu kelkatu tak ada hala tuju, dan satu lagi adalah gunung yang sepatutnya menjadi pasak, habis, ya, seperti bulu. Maksudnya terlampau ringan sangat, dan dia tidak boleh membawa manfaat dan menyebabkan, itulah deadline. Itulah kata akhir ataupun tarikh akhir. Jibal, gunung memberi hikmat, dan akhirnya Allah kata berhamburanlah dan bermulalah fasa untuk penghisaban kepada amal manusia yang diberikan nikmat gunung di atas muka bumi ini. Jadi ini sebagai pelajaran awal Allah nyatakan ini, Ustaz, ya. Bila kita baca, kalau Ustaz dengar sebentar tadi kita dah tadabbur sikit kan, imam dia akan jadi lebih fokus lah. Betul, Ustaz, kan, lebih fokus. Tapi syaratnya ialah imam kenalah baca dengan betul. Ya, cuba Ustaz kongsi sikit, Ustaz. Selekoh-selekoh tajam pada ayat yang keempat dan kelima itu, kalau ada lah. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Faz. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah sahabat Al-Quran, saya setuju sangat dengan apa yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Faz tadi. Kita nak memahami tu, bacaan tu mesti kena jaga. Kita kena jaga bacaan kita, supaya kita dapat menambah kekhusyukan kita dalam solat, kan. Lepas tu tambah pula kefahaman, masya-Allah, kan. Subhanallah. Jadi antara yang perlu kita jaga antaranya iaitulah permulaan itu. 1 ayat 2 ayat 3 tu jangan kita berhenti dengan mentang-mentang huruf ta. Dia berhenti al-qari'at. Dengan ta macam ta maftuhah. Kan, al-qari'ah. 1 ayat 2 sama, ayat 3 pun sama. Masuk pada ayat yang keempat, antara yang perlu diberi perhatian, 2 kalimah. Kal farashi, lepas tu al-mabthuth. Shin, lepas tu hujung dia tha. Jadi jangan dua-dua shin. Yauma yakunun nasu kal farashil mabshush. Saya pernah dengar tu. Saya pernah dengar imam baca macam tu. Kan? Pasal dia tak boleh, dia tak tahu beza hurufnya. Dan bunyi pun dia masuk. Sebab apa, Safas? Kadang-kadang kita dengar ataupun kita baca Al-Quran itu bukan berpandukan kita melihat teks ataupun kalimah Al-Quran tu. Kita baca tu ataupun kita ingat tu berdasarkan kita dengar. Jadi bila dengar tu kita tak tahu pun kalimah tu. Itu bahaya, Safas. Jadi itu memang kita kena ada sesi dengan guru, dan ini pun antara usaha kecil kita dalam My Quran Time, membawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan setiap hari menghadap Al-Quran. Jadi kena hati-hati kat situ. Kal farashil mabthuth, ujung dia tu rutha pula. Itu antara dua kalimah yang mungkin kita boleh kongsikan sekarang ni. Sekejap lagi mungkin ada lagi, kita akan sambung sikit lagi. Jadi kena hati-hati kat situ, Safas. She thu. She dulu baca thu. Kadang-kadang dia nak jaga thu tu, she tu dah terkesan. Kal farasil mabthuth, semua tha pula disambung. Masya-Allah. Jadi kena hati-hati. Dan kalau nak sambung, contoh kita sambung bacaan kal farashil mabthuthi wa takunu, contoh kan. Ataupun dia nak sambung, Safas, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, kan. Kita baca tadi, kita berhenti al-qari'ah. Kalau nak sambung macam mana? Matikan juga ke? Contoh, bismillahirrahmanirrahim, al-qari'ah mal qari'ah. Tak kenalah, sebab nafas yang sama, kena hidupkan baris dia. Al-qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah. Contoh. Itu antara yang boleh diberi perhatian, Safas. Jadi itu penting, Ustaz, ya. Terutama kalau tadi Ustaz cakap itulah, dia 2 ayat tapi satu nafas. Betul, kan. Itu pasal pendek sangat kan, rasa nak sambung tu kan. Jadi di situ ilmu penting. Kalau katakan nak waqaf al-qari'ah, berhenti dulu, Ustaz, kan. Kalau nak
kalau nak sambung al-qari'atu itu sambung kepada baris, perkara tersebut penting. Betul. Dan kalau hari ini tuan-tuan boleh menghafal 3 ayat kan, al-qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah, subhanallah, Allahu akbar pun alhamdulillah ya. Itu bahagian pertama yang membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu thaqula, berat ya, 28 kali disebut di dalam al-Quran, dan ini adalah perkara yang berkait dengan surah sebelum ini, surah al-Zalzalah, di mana Allah bercakap tentang walaupun sebesar zarrah ianya tetap berat ya, kalau ia ada kebaikan ataupun keburukan. Tetapi kali ini kalau kita lihat pada surah al-Zalzalah itu, Allah menyatakan apa yang dilihat ya, apa yang dilihat. Bagaimanakah kita nak tahu bahawa apa yang kita lihat itu berkualiti? Sebenarnya ia dijelaskan oleh surah Al-Adiyat, iaitu wahussila ma fis sudur, ayat yang ke-10, iaitu bukan sekadar apa yang dibuat saja Ustaz ya, tetapi niat apa yang dibuat dalam hati kita. Ini malaikat tak dapat catat. Yang tahu hanyalah Allah, dan itulah yang akan memberatkan ataupun meringankan perbincangan kita selepas rehat sebentar lagi. Baik, Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Dan ayat ataupun surah yang kita bacakan hari ini, subhanallah, Safaz, sedikit sebanyak lagu lirik nasyid ini menceritakan peristiwa al-qari'ah itu sendiri, Safaz. Ya, sebenarnya bila kita bersatu dalam keluarga, bersatu dalam organisasi Ustaznya, bila sampai kepada peristiwa al-qari'ah ini, dia seperti kelkatu yang berhamburan. Mak ayah semua berantakan pada waktu tersebut ya. Malah kalau kita tengok gunung yang mantap itu pun berhamburan. Ini adalah perkara kelkatu ataupun bulu ya. Ahni ini seperti bulu kan, yang dibuat pakaian oleh orang Arab itu ataupun kita pun ya, daripada wool kan. Sebenarnya perkara yang amat dekat dalam hidup kita. Jadi bila solat itu, bila kita dibacakan ayat yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, kita akan rasa kecil dan kerdil ya, bahawa ya Allah, qari'ah ini besar ya Allah, aku tidak akan kecilkan, malah aku ni sebenarnya yang kecil, seperti kelkatu ataupun jibal menjadi seperti bulu, yang sebenarnya membawa kepada apakah nasihat daripada Allah kalau dah rasa kerdil tersebut, kena buat apa? Itu kita nak baca selepas ini. Kita ikuti dahulu bahagian tajwid kita. Sila Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita masih lagi nak berkongsi dan sampai ke bahagian ulang kaji tajwid kita. Kita nak melihat dalam surah Al-Qari'ah ini, antara huruf yang banyak kali kita ulang dan kita jumpa, iaitu huruf Ain. Al-Qari'ah kan, al-qari'ah mal qari'ah, lepas tu kita jumpa kal'ihni, wah kan, fi fahuwa fi ain, jumpa ain lagi kan. Jadi mari kita saksikan ataupun kita lihat seketika, iaitu kita nak sempurnakan sebutan huruf ain dalam ayat ini, iaitu ayat yang pertama, ayat kedua, ayat yang ketiga. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Sadaqallahul azim. Huruf ain pertama kita kenal pasti, suara kita itu kita tekankan ke tengah halqum atau kerongkong kita. Kenapa? Kerana tempat keluar huruf ain iaitu di tengah halqum, rongga kerongkongan kita ni, tengah-tengah kan. Tengah-tengah, cuba rasa ada? Tak ada? Mesti semua ada ni kat sini. Leher kita ni kan, kerongkongan kita ni di tengah ain. Ada dua huruf dekat sini yang keluar daripada tengah kerongkongan ini, iaitu huruf ain
dan juga huruf ha. Ain dan juga ha. Jadi kita sebut al-qari'ah, mal-qari'ah. Kita kan kat sini. Jangan kita tertukar dengan bawah dia. Kalau bawah dia ni hamzah, kita tertukar. Contoh al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Dia tak tepat lah. Sebab dia di tengah. Kalau di pangkal ini, di bawah ni huruf hamzah dan juga huruf ha. Adapun ain di tengah. Cuba au. Cuba ikut. An, ain, un. Kan kita cuba. Kita latih huruf ain tu, kita bariskan dua, kita baris atas, kita baris depan, kita panjangkan dia supaya latihan dapat kita menyebut huruf ain dengan baik, dengan betul lah. Sekali lagi. Al-qari'ah. Cuba 1 2. Mal qari'ah. Bagus. Wa ma adraka mal qari'ah. Okey, jadi hari ni Ustaz Fas dan juga para penonton semua, kita belajar atau ulang kaji huruf ain yang berbaris. Kan sebelum ni kita pernah kongsi juga huruf ain yang sukun, yang mati. Lain pula bunyinya. Betul. Dia bunyi ayak. Orang Kedah ni memang pakar lah bahagian situ Pakar kat utara boleh lah ayak, la contoh jangan marah nah. Jadi itu latihan kita yang paling mustahak. Kita kena ada sesi untuk kita semak bacaan kita atau bertalaqi, menyemak bacaan kita dengan guru-guru Al-Quran, insya-Allah taala. Selamat mencuba, mudah-mudahan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Tarmizi memberikan penekanan kepada huruf ain kita pada hari ini bagi surah Al-Qari'ah yang kita baca ayat 1, ayat 2, ayat 3 Ustaz ya. Betul, Ustaz. Ada ain, ayat 4 ada tak ain kat situ? Ayat 4 tak ada. Ayat yang kelima tu antara selekoh. Maut juga tu. Maut juga tu. Pada kalimah kal'ihni tu Safas. Sebab biasanya kita dengar, kita perhatikan sahabat-sahabat baca antaranya wa takunul jibalu kal'ihni. Jadi jadi patutnya kal'ihni. Tu kena latih Betul. Ya, jadi perlu diberi perhatian Ustaz ya untuk imam-imam terutamanya, dan kita doakan pada semua tuan-tuan boleh menjadi imam kan. Kalau tidak dia kalau ain ni banyak sangat, balik qul huwallah aje kan. Itu sahaja yang dipilih kerana ia bukan sekadar pilihan tetapi ia adalah ruang untuk kita memastikan al-Quran ini masuk ke dalam hati kita. Dan malah isi surah ini Ustaz ya amat hebat, dan kita nak baca sekali lagi surah ini. Betul. Kalau ada yang sedang menghafal ayat 1 2 3 itu satu bahagian Ustaz ya. Betul. Kemudian ayat keempat, ayat kelima satu bahagian. Maksudnya pasal kelkatu, faraj, dan kemudian pasal gunung tadi itu yang menjadi bulu yang berhamburan. Kemudian masuk kepada bahagian yang seterusnya, orang baik, orang tak baik. Betul. Ya, daripada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Jadi bila kita begitu, kita tak adalah al-qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Dah tertinggal mana pula ni? Rupanya ada 3 ayat dan kemudian diikuti oleh 2 ayat. Ini untuk kita memudahkan hafalan. Betul. Mungkin ada kaedah pelbagai, tapi yang pastinya kita ingin bawa peringatan ini dalam solat kita kerana pada waktu itu ia adalah suatu tazkirah terbaik. Ayat 1 hingga 11 surah Al-Qari'ah. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Betul Ustaz Fazrul, kadang-kadang kita nak hafal terlupa. Kadang terlupa kepala dia. Jadi ingat mula-mula al ayat pertama, ayat kedua ma, ayat ketiga mula wa ma. Sekurang-kurangnya ya. Al-Qari'ah. Ma je tak ingat juga. Maksudnya antara teknik dia ialah baca, mula kita baca tengok kan, kita baca berserta dengan tengok. Okey, 3 ayat contoh. Baca ulang berapa kali, 10 kali ke 15 kali ke, kalau ada masa lagi banyak lagi bagus. Betul. Kemudian tutup, ulang pula, cuba ulang tanpa tengok pula. Betul. Kan mungkin 10 kali dan sebagainya. Lepas tu baru pindah pada ayat yang berikutnya. Itu antaranya lah. Betul. Antaranya. Baik. Kita cuba ayat 1 hingga 11. Tadi kita dah baca secara murattal. Kita cuba nak test suara tuan-tuan dan puan-puan sikit, menjawab boleh ke? Ada yang angguk tu. Boleh Safar lah kita baca. Harapnya kali ni bila kita baca sekali lagi Ustaz, kita dah tadabbur sampai ayat 5. Betul. Sambil ikut bacaan ini dah boleh dah. Oh, ini maksudnya. Itu yang kita nak bawa dalam solat kita nanti insya-Allah. Baik, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita cuba menjawab nahwan Bismillahirrahmanirrahim.
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan surah Al-Qari'ah yang kita ulang untuk sama-sama tuan-tuan. Kita mengulang banyak kali agar kita dapat menghafalnya, ya, dan juga kita memahami sebentar tadi 5 ayat pertama disambung bahagian yang ketiga Ustaz, ya. Bahagian yang ketiga ini fa amma man thaqulat mawazinuh. Jadi kalau kita bahagian yang kedua tu, manusia yang hebat-hebat pun macam kelkatu je, orang kan, orang nak tak indahkan pun. Dan yang keduanya adalah jibal itu ahni, maksudnya seperti bulu. Ya, seperti bulu tu maksudnya bulu yang berhamburan, bukan bulu jadi baju. Kalau jadi baju tu berharga. Ini bulu yang berhamburan. Kita nampak dua perkara itu betapa ringannya manusia, betapa dilecehkannya manusia, dan juga ringannya jibal. Yang beratnya apa? Ayat yang ke-6 Ustaz, ya. Fa amma man thaqulat mawazinuh, bagi orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'aishatir radiyah. Perkataan mawazinuh ini maksudnya ialah timbangan Ustaz, ya. Dulu saya ingatkan timbangan tu yang macam dacing, ada kanan kiri tu kan. Sebenarnya bukan. Ya, bukan. Dia sebenarnya macam kita apa yang mesin untuk ukur berat tu, berat timbangan kita tu, lebih kurang begitu. Maksudnya bila seseorang itu letakkan apa kebaikan, dia ada berat. Kalau dia letak keburukan, contohnya lah orang tu derma, tetapi derma, kalau kita tengok pula macam mana nak tahu thaqulat ini berat ke tak berat, kita lihat balik surah Az-Zalzalah dan surah Al-Adiyat yang telah kita belajar. Iaitu Zalzalah tengok banyak, kita timbang kan. Rupa-rupanya tak berat. Kerana wahusilama fis sudur, pada ayat 10 surah Al-Adiyat, Allah mengetahui, Allah akan bongkarkan apa yang ada dalam hati. Yang ini bahagian Allah. Malaikat tak tahu, semua orang tak tahu. Allah kata, oh kamu ni menderma, tapi kamu menderma kerana Allah, dalam hadis kan. Ya Allah, kadzabta, kamu menipu. Ya Allah, itu yang menakutkan Ustaz. Betul, yang kita doakan tuan-tuan, kita belajar Quran, kita buat kerja sebagainya, mesti niat kerana Allah, baru dia timbang ada berat. Timbang ada berat. Kalau seorang ni dia derma 1 juta tapi buat kerana manusia, timbangnya dia khaffat, dia akan jadi ringan. Maka kalau berat pada timbangan, fahuwa fi 'aishatir radiyah. Perkataan Aisyah ini menarik kerana ada juga perkataan hayah Ustaz, hidup. Tapi Aisyah ini adalah hidup yang tak payah nak bimbang-bimbang. Kalau hayah, dia hidup tapi ada kebimbangan, nak cari duit, nak cari makan, apa sebagainya. Aisyah ni maksudnya adalah kehidupan tanpa bimbang, tak payah nak kerja, tak payah nak cari duit, dan radiyah itu maksudnya puas hati.
puas hati. Kalau di dunia ini mungkinlah dia nak menambah amal niat kerana Allah. Kadang-kadang orang kutuk Ustaz. Lah baca Quran kan, nak tunjuk baik konon kan. Jadi dia jaga perkara tersebut dan dia rasa kadang-kadang bimbang, sedih, dikutuk apa sebagainya, tetapi bila sampai di akhirat nanti tak payah lagi nak hayah, tapi Aisyah hidup tanpa perlu cari duit makan dan sebagainya, tanpa bimbang, dan dia akan menjadi orang yang amat happy, ya, gembira. Dan inilah yang kita doakan kepada kita bila kita mendengar surah Al-Qari'ah ini. Manakala pada ayat yang ke-8 itu Allah nyatakan wa amma man khaffat mawazinuh, ya, dan orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah. Masya-Allah. Ayat ini diasingkan walaupun kita nampak macam bergabung Ustaz ya, tapi bila wa amma man khaffat mawazinuh, ya, maksudnya apa? Bagi orang yang ringan timbangannya, dia berhenti kat situ kan. Bila berhenti, apakah yang kita tadabbur bila kita berhenti di situ? Ya Allah, harapnya bukanlah aku ya Allah yang ringan tersebut, begitu kan. Walaupun kita tak tahu lagi apa kesannya, tapi kita jangan pula kita kata yang ringan ni orang lain, saya berat ni pasal tengah solat ni, nak baca Quran dah nak habis 30 juzuk. Itu bukan sikap apabila kita mendengar kepada ayat ini, sehingga kan lepas solat itu kita menjadi orang yang tak sukalah nak dia tu, tengoklah saya dah 30 juzuk kan, saya ni tadabbur lebih hebat daripada dia. Allah. Perkara-perkara tersebut rupanya dikira juga di hadapan Allah. Wa husila ma fis sudur, menakutkan, tapi kita doakan Allah pelihara, ya, apa yang ada pada amal kita seharian. Fa ummuhu hawiyah, ya, maka tempat tinggalnya adalah hawiyah. Biasa orang cakap tu maksudnya ibu kan. Jadi apa kaitan ibu dengan ummuhu hawiyah? Biasanya orang kalau dia stres, hidup ada banyak masalah, dia pergi call mak dia. Mak, tolong doa mak, kan. Kalau ada mak kita yang masih hidup Ustaz ya, yang kita doakan, bunda Ustaz Tar, bunda saya doakan, amin, kan, untuk kita sentiasa diselamatkan. Tetapi sampai di akhirat ini, fa ummuhu, tempat yang kita nak lari tu tempat macam mak lah kan. Rupa-rupanya adalah hawiyah. Allah, yang mendakak. Kalau kita telefon, kita balik rumah, kita boleh peluk mak kita kan. Di akhirat nanti yang peluk kita itu namanya hawiyah. Masya-Allah. Ya. Wama adraka ma hiya, apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Api yang sangat panas. Kerana apa? Kerana di atas dunia ini ada ibu tapi tidak dihargai betul-betul. Ibu yang menyejukkan, ibu yang meneduhkan, buat perkara dosa, tak ingat pada mak, mak dah buat yang terbaik pada kita, akhirnya bagi mak lain. Allah. Yang ini menggetarkan Ustaz ya, bila dinyatakan perkara ini pada bahagian yang ketiga. Kita ada dua pilihan, ya. Kalau awal tadi kita bercakap tentang manusia di dunia mungkin macam-macam ataupun bersatu dalam keluarga, sampai di akhirat ini peristiwa Qari'ah berhamburan dan kemudian akhirnya pecah pada dua je. Betul. Yang berat dengan yang tak berat. Bukannya ada orang kata tak apa kita buat salah sikit-sikit. Pasal apa? Pasal nanti kalau saya banyak kebaikan, nanti lebih banyak baik, saya masuk syurga kan. Cabarannya ialah bukan begitu. Dia punya timbangannya ialah kalau buat baik kerana Allah berat. Kalau buat baik bukan kerana Allah ringan. Buat baik tak baik lagilah memang ringan kan. Jadi apakah kefahaman daripada situ? Kita baca sekali lagi pada bahagian yang kedua daripada ayat yang ke-6 hingga ke-11, agar tuan-tuan yang sedang menghafal, yang nak bawa pada solat zuhur ataupun asar selepas ini, dah ingat yang pertama fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah, dan kemudian yang kedua bukan fa maksudnya wa fa dan wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dia ada guna fa bagi kesannya. Betul. Dan akhir sekali wama adraka ma hiya narun hamiyah. Baca bersama-sama hafazan kalau dah sempat hafal bersama Ustaz Tar. Baik, terima kasih kepada Ustaz Faz. Subhanallah. Dalam surah Al-Qari'ah ni nanti sambil lepas habis Quran time sekejap lagi petang-petang sambil mengopi ngeteh tu, cuba tengok ada berapa huruf tha dalam surah Al-Qari'ah ni ya. Nanti boleh kongsikan huruf tha, bukan sin, bukan shin, huruf thin, huruf tha, ada berapa dalam surah Al-Qari'ah ni ya. Bahaya tu kan. Tapi memang mencabar Safas surah Al-Qari'ah ni, sebab nak ingat tu fa dengan fa amma tu partner dia apa? Kan Aisyatir fa huwa. Jadi fa dengan fa, yang bawah waw dengan fa. Betul. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu, yang atas tu fa amma man thaqulat, partner dia fa huwa. Jadi moga-moga dipermudahkan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bahagian yang ketiga daripada surah Al-Qari'ah yang memberi pilihan kepada kita. Selepas kita membaca, mendengar dalam solat kita, kita selalu memilih, ya Allah, tolong beratkan amal saya ya Allah, dengan amalan itu dibuat kerana-Mu ya Allah. Dan kita tidak mahu diringankan. Ada yang tanya ustaz ni, berat tu macam mana beratnya? 2 kilo ke 3 kilo kan? Jangan tanya begitu. Betul. Kalau kita nak tanya sebelah mata kita ni, kalau nak bandingkan dengan nikmat yang kita dapat dengan sebelah mata dan amal kita, amal kita tak cukup. Betul. Ya. Kecuali dengan keampunan Allah, rahmat Allah lah kita dapat menuju kepada aisyatir radiyah. Jadi peranan kita ialah memberatkan, membanyakkan. Setiap kali Allah bagi 1 saat, mesti kita pulangkan 1 saat yang berat. Ya, yang ada nilai, bukannya bagi RM1, bagi satu rupiah kan. RM1 ada nilai lagi tu. RM0. Maksudnya jangan ditukarkan dengan sesuatu yang tidak bernilai. Yang ada masa kita buat kesilapan, kita mohon Allah ampunkan kita. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, mohon keamanan dan keselamatan serta dijauhi bencana hari kiamat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita mohon benar-benar bila kita membaca Narun Hamiyah sebentar tadi, ya. Yang kedua, sentiasa memohon keampunan dan berdoa agar setiap amal kebaikan kita itu diterima dengan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kenali keadaan neraka dan sikap penghuninya agar diri tidak tergolong daripada kalangan mereka. Salah satunya ringan dalam beramal kerana tidak membuatnya sama ada kuantiti ataupun kualitinya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah pimpin. Amin. Benar-benar ikhlas itu sentiasa dalam amal kita. Kita berdoa bersama. Terima kasih Fatah Safas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Di saat yang penuh barakah lagi mulia ini ya Allah, kami tidak putus-putus mengharap, berdoa, memohon merayu kepadamu ya Allah, agar diampunilah dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikanlah amal ibadah kami ya Allah amal ibadah yang mana diterima oleh-Mu ya Allah. Jangan Kau jadikan amal ibadah kami amal ibadah yang ditolak, tidak diterima oleh-Mu ya Allah. Maka ya Allah, jagalah hati kami ya Allah. Moga-moga hati kami senantiasa menjadi hati yang baik, hati yang diterima oleh-Mu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini tuan-tuan, selepas kita membaca surah Al-Qari'ah ini, untuk kita memilih jalan memberatkan amal, dan itulah yang kita ingin bina dalam masyarakat dengan tabung gerakan Al-Quran, satu platform kita menambah amal kita, dan moga amal itu berat dengan niat kita benar-benar kepada Allah, niat kita berjuang atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi pada hari esok, surah yang mengikuti selepasnya surah At-Takatsur bercerita tentang bagaimana kita nak mengelak daripada ringan amal kita di akhirat nanti. Baik, Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.